Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, 7 hari bulan Ogos 2023, perhatian saya telah dibawa kepada suatu rencana artikel yang telah ditulis oleh NST pada 3 hari bulan Ogos 2023 bertajuk "Is the lead prosecutor in Zahid Hamidi's case being dropped?" Secara ringkas, ianya merujuk kepada suatu keadaan yang wujud sekarang ini, di mana seperti yang kita sedia maklum, dalam kes Yayasan Akal Budi, 47 pertuduhan yang dihadapi oleh Zahid Hamidi. Ketua pendakwa rayanya daripada awal adalah Datuk Raja Rosella Raja Toran. Dan melalui laporan tersebut dinyatakan bahawa apabila kes dipanggil untuk sebutan pada 1 hari bulan Ogos 2023 sehingga sekarang di mana perbicaraan sedang berjalan, Raja Rosella tidak hadir langsung sebagai Ketua Timbalan Pendakwa Raya. Fungsi beliau digantikan oleh pendakwa raya lain dan persoalan yang tertampil adalah apakah sebabnya Raja Rosella tidak lagi mengendalikan pendakwaan kes tersebut. Dari sudut kedaulatan undang-undang dan prinsip perundangan, sememangnya Ketua Pendakwa Raya ataupun mana-mana pendakwa raya boleh diubah dari masa ke semasa, tetapi atas alasan-alasan yang jelas dan yang munasabah. Antaranya, pertamanya, sekiranya pendakwa raya tersebut telah pun dinaikkan pangkat ataupun dipindahkan jawatan ataupun kerusi kepada bidang lain, kepada unit lain, maka sememangnya seorang pendakwa raya akan digantikan oleh pendakwa raya lain. Itu tidak menjadi isu. Tetapi adakah Raja Rosella sudah dipindahkan, dinaikkan pangkat maupun dijadikan seorang pesuruhjaya kehakiman, Judicial Commissioner? Kalau itu adalah alasannya, maka tidak ada persepsi negatif yang boleh muncul daripada ketiadaan kehadiran Raja Rosella. Yang keduanya, keuzuran atau kesakitan. Seandainya, na'udzubillah, ada masalah kesihatan yang dihadapi oleh mana-mana timbalan pendakwa raya, maka sememangnya untuk tidak memudaratkan perjalanan perbicaraan mana-mana kes, ini akan diambil alih oleh seorang lagi pendakwa raya dalam pasukannya. Tetapi sehingga ke hari ini, tidak ada apa-apa kenyataan yang dibuat oleh pejabat Peguam Negara, secara khususnya Tan Sri Idrus Harun, untuk memberi penjelasan berkaitan perkara ini. Sedangkan keperluan untuk memberi penjelasan adalah amat penting kerana kes ini melibatkan pertuduhan terhadap Zahid Hamidi yang sebelum dituduh bukannya Timbalan Perdana Menteri, tetapi selepas beliau didapati perlu menjawab melalui satu kes prima facie, beliau telah dijadikan Timbalan Perdana Menteri. Maka persepsinya adalah, adakah atas permintaan eksekutif untuk pengguguran Raja Rosella, maka beliau telah digugurkan. Kita tidak boleh lupa, terdapat dua perkara yang penting di sini. Pertamanya, semasa perbicaraan di tahap pendakwaan maupun selepas pembelaan dipanggil, apabila Zahid Hamidi sedang memberi keterangan, laporan media menunjukkan pelbagai tahap di mana terdapat perbalahan mulut di antara Zahid Hamidi dan Ketua Pendakwa Raya Raja Rosella yang tegas menjalankan tugasnya. Adakah Zahid Hamidi tidak puas hati dengan cara layanan yang diberikan kepadanya? Adakah kerana egonya terjejas, maka beliau meminta agar Raja Rosella digugurkan? Kalau itu sebabnya, itu salah. Dan itulah sebabnya kenapa daripada awal
dikatakan bahawa Anwar Ibrahim tidak wajar melantik sesiapa yang menghadapi perbicaraan ke mana-mana jawatan dalam Jemaah Menteri. Kerana risiko yang boleh dihadapi dan persepsi yang boleh muncul seperti mana yang muncul sekarang ini. Dan ini cuma boleh ditidakkan melalui penjelasan oleh Peguam Negara yang masih sunyi sepi tanpa sebarang kenyataan walaupun sudah 7 hari selepas ketidakhadiran Raja Rosella di mahkamah. Yang keduanya, kita juga tahu pada 10 hari bulan April 2023, pihak pembelaan telah memaklumkan dan memohon penangguhan perbicaraan di atas kewujudan permohonan representasi lanjut pada bulan Februari dan Mac kepada pendakwa raya. Saya telah pun mengulas tentang ketidakmunasabahan melayan representasi tersebut dalam satu video yang muncul di Facebook saya siri 3866. Boleh ditonton, saya tidak ingin ulangi di sini. Tetapi pada 1 Ogos 2023, iaitu tarikh di mana mahkamah telah menangguhkan untuk membolehkan pendakwa raya memberi jawapan kepada mahkamah dan kepada pembelaan berkaitan representasi tersebut. Pada hari tersebut, pendakwa raya memaklumkan mereka masih memerlukan masa untuk menilai representasi tersebut. Jadi persepsi yang kedua yang wujud, kenapa Raja Rosella tidak lagi hadir sebagai ketua pendakwa raya adalah, adakah beliau tidak puas hati dengan keperluan untuk melayan representasi di tahap ini, sedangkan ianya sudah pun di tahap pembelaan, hampir di penghujung pembelaan, dan menjadi tanggungjawab pembelaan menampilkan segala apa keterangan untuk menampilkan keraguan bagi tujuan pembebasan. Adakah Raja Rosella tidak puas hati bahawa perlu adanya rujukan dan penilaian dan analisa dibuat lagi dan representasi itu masih dilayan? Inilah dia dua perkara yang perlu ditangkas, yang perlu pun dijawab oleh Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun. Saya sarankan dengan tegas sebagai pengamal undang-undang yang menjunjung konsep kedaulatan undang-undang bahawa Tan Sri Idrus Harun tidak berdiam diri dalam perkara ini dan memberi penjelasan yang munasabah. Adakah Raja Rosella Raja Toran digugurkan daripada pasukan dan Ketua Pendakwa Raya kes Zahid Hamidi Yayasan Akal Budi ataupun tidak? Dan jika tidak digugurkan, kenapakah beliau tidak hadir sejak 1 hari bulan Ogos 2023 dan berterusan sehingga sekarang? Keduanya, apakah jawapan yang akan diberi kepada representasi yang dibuat, sedangkan seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, tidak ada kemunasabahan untuk melayan representasi Zahid Hamidi di tahap pembelaan kerana menjadi tanggungjawab pembelaan kini untuk menampilkan keterangan mereka di mahkamah. Jika dia berjaya, tahniah. Jika dia tak berjaya, maka terimalah keputusan mahkamah dengan hati yang terbuka seperti mana beliau telah dibebaskan oleh Mahkamah Shah Alam dalam kes Ultra Kirana. Walau apa sekalipun, isu keguguran ataupun ketidakguguran Raja Rosella perlu dijawab. Seandainya tidak, maka ini adalah hak rakyat untuk membuat persepsi bahawa terdapat campur tangan salah pihak eksekutif dan terdapat penerimaan campur tangan salah pihak eksekutif oleh pejabat Peguam Negara dalam hal yang tidak mereka boleh mencampuri. Saya harap saranan ini diterima dan juga diambil kira untuk pengeluaran kenyataan rasmi pejabat Peguam Negara sesegera mungkin. Sekian.